Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuliah subuh pagi ini kita sambung bacaan kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam, muka surat 177. Jadi kita sambung pada masalah 213 pada tajuk disunatkan berzikir mengiringi sembahyang. Baik, kita sambung pada baris yang kedua dari bawah. Tengok di atas sikit. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, disunatkan berzikir sebaik sahaja selepas daripada memberi salam, dan disunatkan juga bahawa berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sir, dengan secara perlahan, melainkan jika bertujuan hendak mengajar orang ramai doa-doa yang warid daripada Nabi SAW, maka hendaklah dinyaringkan. Dan demikian juga segala doa yang maksur pada setiap waktu hendaklah disirkan dengan dia, melainkan talbiyah dan membaca qunut pada hak imam, dan dinyaringkan dengan azkar, zikir-zikir itu semata-mata untuk tujuan mengajar. Dan melainkan takbir pada malam raya disunatkan padanya nyaring dan mengangkatkan suara, sama ada di rumah-rumah, di jalan-jalan, di pekan-pekan dan di masjid-masjid, kerana menzahirkan syiar Islam. Dan melainkan takbir di antara tiap-tiap dua surah, mulai daripada surah Wadduha hingga akhir mushaf. Baik, ini tempat yang kita berhenti minggu lepas. Jadi tajuk dia sunat kita berzikir selepas daripada sembahyang. Maka antara perkara sunat selepas daripada selesai sembahyang, zikir dan doa. Perkara sunat selepas daripada kita selesai sembahyang, sunat kita berzikir dan juga berdoa. Berzikir, berdoa itu sunat secara perlahan, ya, makruh kalau kita zikir kuat. Sunat zikir secara perlahan
sekiranya kita menghafal zikir dan juga doa-doa tersebut. Kita ingat dah. Baik, itu asal bagi zikir dalam selepas daripada sembahyang. Asal zikir selepas sembahyang, zikir dengan perlahan, doa pun perlahan. Saya ingat jelas kot no? Ya? Kecuali atas tujuan mengajar, imam nak ajak makmum. Maka kalau imam nak mengajak makmum, zikir-zikir dan doa-doa yang dibaca selepas daripada sembahyang, doa-doa maksur daripada Nabi SAW, maka ketika itu barulah dibolehkan kita menyaringkan bacaan. Yang baca kuat tu pasal apa? Pasal Tok Imam nak ajak makmum. Tok Imam nak ajak makmum, macam kita mengajak orang baca Fatihah macam tu lah. Bukanlah ajak macam tu. Maknanya bila dia baca kuat, makmum boleh pelan-pelan hafal. Makmum boleh pelan-pelan hafal. Zikir dan juga doa. Kalau kata makmum semua dah pandai dah, pandai pelan balik ni. Pelankan balik. Kerana sunat kita baca dengan perlahan, ya? Bukan dengan kuat. Kalau semua dah pandai dah pandai zikir, dah pandai doa dah, maka sunat diperlahankan. Baik, kecuali dia kata zikir yang disunatkan kita nyaringkan. Ada beberapa zikir dalam keadaan yang tertentu sunat kita nyaringkan. Apa dia? Yang pertama talbiyah. Yang pertama talbiyah. Talbiyah ni ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dia panggil talbiyah. Ya, talbiyah ni sunat dinyaringkan. Yang pelik orang Malaysia kita, bila pi talbiyah ni dulu lah tak tahu lah kan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika slow. Ya. Orang Arab tu dia kuatkan suara sampai tak bunyi, tak dengar apa. Bila zikir lepas sembahyang pula kuat pula. Yang tu jadi pelik kan. Kan? Jadi pelik. Tak apalah zikir lepas sembahyang tu nak belajar, kan? Jadi sebab apa? Sebab kita kurang ilmu. Tak tahu tang mana tempat zikir yang disunatkan kita menguatkan zikir, yang mana akan disuruh diperlahankan zikir kita. Ada tempat-tempat dia, ya. Baik. Ini antara dia. Talbiyah sunat kita kuatkan zikir kita. Labbaik Allahumma labbaik, kan? Jangan kita ni dulu ni pengalaman dulu lah, dia jadi malu orang Melayu kita. Labbaik Allah, labbaik Allah, Allah seluruhnya dia jadi malu tak kena tempat kan. Jadi ada tempat yang disunatkan kita kuatkan zikir, kita kuatlah. Sunat tuan-tuan, ya. Yang kedua, bacaan qunut. Bacaan qunut pada hak imam. Yang keduanya, imam sunat menyaringkan bacaan qunut. Imam saja nah. Bacaan qunut waktu subuh tu, waktu sembahyang subuh. Ini antara bacaan yang disunatkan
sunatkan kita nyaringkan bacaan tu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, zikir yang sunat dinyaringkan atas tujuan mengajar. Ya, sunat dinyaringkan zikir-zikir lepas sembahyang ke, ya, atas tujuan untuk mengajar. Nak ajak makmum ingat dan hafal bacaan doa atau zikir tu. Itu sunat dinyaringkan lah. Dah ingat dah, esok perlahan balik ya. Sebab tu kita nak buat apa pun kita kena bersandar pada ilmu. Bila kita buat tu kan, tak bersandar pada ilmu, tanya pasal apa kuat ni, tok guru buat macam tu, oh payah. Tok guru tak abang lah. Dia ada buat, kami lah buat lama dah, 10 generasi dah buat macam ni. Sebenarnya dia bukan tu dah. Tanya buat tu bila bacaan kita dah fasih dah, ingat semua dah, perlahankan lah. Tak payah kuat dah, masing-masing baca. Ya. Ni kitab kata lah, bukan kita ni. Ya. Masalahnya bila kita nyaringkan bacaan sampai dah bergenerasi, lepas tu tak ada bagi tahu dah nak kena perlahan. Mai generasi yang kemudian tak ada ilmu pula, ulang balik. Mai generasi kemudian tak ada ilmu juga, ulang balik. Ni benda yang sama. Kerana kita tak ada satu rujukan, ya. Di sini dia bagi tahu. Dia bagi tahu nah. Okey, jadi zikir-zikir semata-mata untuk tujuan mengajar, tu yang ketiga. Yang disunatkan kita nyaringkan bacaan, yang pertama talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Yang kedua bacaan qunut, ini imam saja, ya. Yang ketiga bacaan zikir atas tujuan mengajar, ya. Jadi imam baca kuat, makmum baca kuat, pakai makmum lain, jadi dia dengan sendiri dia boleh ingat dan menghafal sebutan zikir tersebut. Yang kemudiannya dia kata, dan yang keempatnya takbir. Ya, takbir malam raya, sunat dinyaringkan bacaan. Ya, takbir malam raya sunat dinyaringkan bacaan. Dikuatkan suara kita, sama ada di rumah, di jalan-jalan raya, di masjid, sebagai menzahirkan syiar Islam. Ni tak apa lagi kita buat, ya. Takbir malam raya tu takbir apa? Takbir mutlak, takbir pada malam raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Takbir mutlak nama dia, takbir mursal, ya. Takbir yang tak terikat dengan sembahyang. Begitu juga takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni hanya raya haji, ya. Takbir yang terikat dengan sembahyang selama bermula daripada subuh hari wukuf di padang Arafah sehinggalah asar hari tasyrik, ya, 5 hari, ya. Baik. Jadi takbir itu nama dia takbir muqayyad. Takbir itu pun sunat dinyaringkan bacaan, imam ke makmum yang ikut ke, sama, ya. Sunat dinyaringkan bacaan. Itu lepas sembahyang je. Baik. Kemudian apa lagi? Takbir. Ni dia beritahu. Yang kelima dia kata takbir di antara setiap surah, mulai daripada surah Wadduha sehingga akhir mushaf. Ini takbir di antara dua surah
daripada surah Wadduha sehingga akhir mushaf. Takbir apa? Allahu Akbar lah, kan? Iaitu hendaklah ia berkata di antara dua surah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Baik. Apabila kita khatam Quran, kita mengaji Quran kan, bila kita khatam Quran, selepas daripada Wadduha, di antara setiap surah kan, pada Wadduha apa dia? Surah Al-Insyirah, Alam Nashrah. Di antara Wadduha dengan Alam Nashrah, selesai Wadduha nak masuk Alam Nashrah tu, disunatkan, ya, takbir dengan ucapan Allahu Akbar. Kan? Dengan ucapan apa? Allah akan, tuan-tuan duk tahlil. Tahlil, ingat tak tahlil? Ingat tak tahlil? Kan? Baca macam mana? Lepas daripada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sambung pula, qul a'udzu birabbil falaq. Dia baca tahlil kan? Ya. Jadi dia ambil pada mana? Ambil pada tu lah. Baiklah. Apa hukum kita membaca, kita duk khatam Quran duk baca itu tak? Baca apa? Macam mana? La ilaha illallah, wallahu akbar. Baik. Khatam Quran ni ada 3, ya. Yang pertama, sunat dibaca bacaan takbir. Sunat ditakbir di setiap surah, di setiap selangan surah lah. Selepas pada Wadduha, habis Wadduha tu nak masuk Alam Nashrah, takbir. Yang pertama, ya, riwayat yang pertama, habis daripada surah Wadduha ni, contoh kita baca Wadduha sampailah habis, ya, wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu akhir surah, kan? Kemudian kita baca apa? Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak, sampai habis surah pula. Begitu juga habis surah Alam Nashrah, Allahu akbar, sambung pula surah yang seterusnya. Tu riwayat yang pertama, ya. Bacaan takbir di antara 2 surah. Riwayat yang kedua, ada riwayat lain. Ini semua riwayat Nabi baca, nah. Ada riwayat yang Nabi baca. Riwayat yang kedua, dia baca la ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Lepas pada Wadduha, tuan-tuan baca lepas tu
masa tahlil tu kan. Lepas pada wadduha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sambung bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah sampai habis. Ya. Itu riwayat yang kedua. Kemudian yang ketiga nah, kita baca di akhir surah Wadduha ni juga, akhir surah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian habis tak ada baca apa-apa, takbir pun tak, la ilaha illallah Allahu akbar pun tak, terus sambung bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. 3. Ya. Baik. Dalam riwayat Al-Haf an Asim Tariq Syatibiyah, ya, dalam riwayat kita baca Quran ni mengikut riwayat Imam Al-Hafs daripada guru dia Asim, ya, tariq dia Syatibiyah, ya, tariqnya Syatibiyah. Dalam riwayat Syatibiyah tidak disunatkan bacaan takbir antara surah-surah selepas daripada Wadduha, tak sunat. Ya. Dia tak sunat nah. Yang disunatkan ada riwayat lain, ya, jalur lain dalam ni, dalam apa nama, riwayat Al-Quran ni. Adapun dalam tariq At-Tayyibatun Nashri yang kita duk baca lah ni, Syatibiyah macam saya baca, saya khatam guru saya, Quran dengan guru saya, tidak dibaca takbir di antara setiap. Jadi saya ikut riwayat daripada guru saya, tak boleh ubah, nah. Tak boleh ubah. Mana ada riwayat hadis tu tak diguna pakai untuk ni. Nah, itu tak mau cerita panjang, cerita panjang sangat, saya tak mau cerita. Cuma nak abak kesimpulan saja, ya. Jadi bila saya khatam Quran dengan guru saya ni, riwayat hafaz daripada Asim Tariq Syatibiyah memang tak ada, kecuali orang yang baca Tariq Tayyibatun Nashri, ya. Ada sebahagian pada tariq, ya, dibaca dengan dua lah. Ada satu tariq tu baca, satu jalur riwayat dalam Tayyibah tu baca takbir Allahu Akbar, ada yang baca la ilaha illallah wallahu akbar, berdasarkan kepada riwayat dia, riwayat hadis kata Nabi membaca takbir pada selepas daripada Wadduha. Itu ada 3 yang saya beritahu sini nah. Cuma nak cerita ni hak riwayat lain, riwayat kita tak ada. Kecuali lah ada guru, tok guru kita dulu ni pun, tok guru dia duk ajak macam tu, nak khatam Quran baca la ilaha illallah wallahu akbar, dia abang macam mana, tok guru dah abang macam tu dah. Apa mai pada mana tak tahu, Tayyibatun Nashri ke Syatibiyah ke tak tahu. Sebab kita mengaji tu ngaji tajwid. Kita dari segi ni qiraat kita memang tak ambil, tak tahulah, tak tahu terus. Tak tahu. Kecuali lah generasi yang ada lah ni, mereka dah tahu dah. Generasi muda ni lepas kita ni, ya, mereka dah tahu dah. Mereka pergi mengaji, mereka di luar ada qiraat apa semua, dia cerita perbezaan dia, mereka tahu. Tapi kita dulu mengaji takat tajwid saja. Betul kita tak tahu dah, tok guru kata macam tu, kita pun buat lah. Kan? Mana dia punya sumber dia tak tahu. Ni dia punya apa nama, sebab dia lah. Saya cerita secara ringkas tuan-tuan. Cuma kita nak tumpu kata antara bacaan yang disunatkan kita, bacaan yang disunatkan kita apa, kita nyaringkan. Ini antara dia takbir
Baik. Dan melainkan berzikir di pekan dan beristighfar padanya kerana menyedarkan, mengingati orang-orang yang lalai. Lagi antara zikir yang disunatkan kita nyaringkan. Sunat kita nyaringkan zikir kita. Apa dia? Dia mengikut situasi pula. Mengikut keadaan dan situasi. Sunat kita berzikir dan istighfar di mana? Di pekan, di market. Di pekan lah. Bagi menyedarkan orang yang lalai. Berzikir di pekan dan beristighfar di dalam pekan tu, dalam bandar. Untuk menyedarkan orang yang lalai pada Allah lah. Lalai pada mengingati Allah. Kerana kita ni dilahirkan dalam dunia, disuruh ingat Allah. Dia tak bagi kita lalai. Lalai kita banyak. Lalai kita banyak. Kita nak duduk dengan orang-orang soleh ni agak lepas kan? Lepas tak kita ni? Lalai kita banyak, tuan-tuan. Tak lepas. Jenuh taubat. Lalai kita terlalu banyak, terlalu teruk. Baiklah. Mana dalil dia? Kita pergi pekan tengok orang lalai, kita takbir Allah, kita zikir la ilaha illallah, kita istighfar astaghfirullahalazim. Boleh buat kan? Tengok dalam kampung nampak duk lalai tu, pakai zikir dalam kampung. Agak boleh buat tak? Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala as-suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihi al-khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin. Artinya barang siapa masuk ia ke dalam pekan, maka berkata ia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga akhirnya. Maksudnya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah yang Maha Esa. Tidaklah sekutu baginya segala milikannya dan baginya segala pujian, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan ia Tuhan yang hidup, tidak mati sama sekali. Dengan kuasanya segala kebajikan, dan ia atas tiap-tiap suatu amat berkuasa. Baik, itu terjemahan daripada zikir tadi. Nescaya ditulis oleh Allah baginya sebanyak-banyak, ditulis oleh Allah baginya sebanyak 1000,000, yakni 1,000,000 kebajikan, dan dihapus padanya sebanyak 1000,000 kejahatan, dan diangkat baginya sebanyak 1000,000 darajat. Jadi dalam hadis ni Nabi beritahu siapa-siapa yang masuk ke dalam pekan, kemudian dia berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ulang, maka Allah Ta'ala akan bagi 1,000,000 kebaikan. Maknanya Allah Ta'ala akan kurniakan kebaikan yang banyak kepadanya, maksud dia. Dan Allah Ta'ala akan hapus 1,000,000 kejahatan. Maknanya kejahatan yang kita buat Allah Ta'ala akan hapus. Yang kecil lah, bukan yang besar lah. Yang besar kena bertaubat. Dan Allah Ta'ala akan angkat 1,000,000 darjat. Mana Allah Ta'ala akan bagi darjat yang banyak kepada kita. Juta tu dia bukan
i'tibar lah. Itu apa nama, maksud dia simbolik kepada banyaknya, ya, banyaknya pahala yang Allah Ta'ala nak bagi. Kita masuk dalam pekan, orang duk sibuk nak beli ikan, kita duk berzikir, kan? Orang duk kalut nak beli beras, kita duk berzikir. Yang tu tempat dia. Kerana pekan-pekan ni tempat syaitan, ya. Tempat syaitan di situ, tempat orang bersumpah dusta, ya. Itu market ni, orang masuk market disuruh keluar banyak istighfar, orang berniaga disuruh banyak beristighfar kerana dia sumpah dusta banyak, kan? Sumpah dusta mana? Demi Allah, wallahi, wallahi, itu sumpah dusta. Tanya barang ni bagi, oh bagus, bagus bang, barang ni baru sampai, kan? Makan yang ni minggu depan kecil manis turun terus, tak payah makan ubat hospital dah. Berapa? Yang ni satu pakej RM320, insya-Allah bang, kan? Tu dia sembang, tidak, kan? Kawan berniaga. Kawan berniaga. Beli-beli, makan-makan tu turun sungguh lah. Lepas tu habis, naik beli, pergi cari pula. Nanti tak? Ubat tu. Kadang-kadang dia bagi tahu, kan, benda yang dusta. Apa dia benda dusta pada iklan ni? Kita nak berniaga, kita jangan dusta, tuan-tuan, walaupun sikit pun. Tuan-tuan beritahu saya ni, apa dia produk yang dia berdusta pada kita? Apa produk yang banyak dusta pada kita? Banyak. Apa produk ayak kalau kita minum dia sihat dan kuat, tak ada penyakit dah, sihat, kuat pula, kan? Contoh dia, dia kata Milo, kan? Ni contoh lah. Minumlah Milo, sihat dan kuat. Bila kita minum tu, kita sihat tak? Mungkinlah minum ayak dia sihat lah. Kuat tak? Yang pakai tongkat, dia minum Milo, dia boleh buang tongkat dia. Kuat. Budak apa nama ni lari pecut 100 meter kan, dia panggil adik, minum Milo ni sekali adik boleh dapat nombor 1. Belum lari tak kuat, minum kuih semput lagi, apa nama, Milo penuh dalam perut, kan? Tadi abang kata minum Milo ni lagi kuat. Itu dia panggil apa nama, dia punya strategi. Tapi dalam Islam kita strategi, kalau kita sudut perniagaan itu tak ada apa, yang tu tak ada apa, yang itu strategi saja. Setiap produk dia ada strategi dia. Tapi dalam Islam dia muhabak betul. Muhabak betul, tak boleh berniaga, tak boleh kaya. Tak boleh kaya. Tuan-tuan, kalau nak kaya dua ni, yang pertama kena muhung, yang kedua kena kejam. Nak kaya sungguh di zaman kita lah ni. Saya tambah lah, di zaman kita lah ni, nak kaya betul-betul dalam perniagaan ni, kena muhung, yang kedua kena kejam. Tuan percaya tak? Saya kata kena kejam, tuan-tuan. Nak kaya betul tu, billionaire, kena muhung dan kejam, ya. Kerana apa? Kerana kita duduk dalam sistem yang macam tu, ya. Kita duduk dalam sistem dia. Kalau kita duduk dalam sistem yang Islam betul, dia tak ada tu. Dia tak ada kejam, dia tak ada apa nama bohong. Nabi suruh para peniaga dia, setiap kali
Nabi tujukan sabda dia kepada para peniaga, suruh banyak istighfar. Pasal apa? Pasal sumpah bohong banyak di dalam bandar ni, dalam pekan, dalam market, dalam waktu perniagaan, dan dia tak sedar. Pasal dia nak melariskan produk tu. Oh, macam ustaz dia kata ni payah kami nak berniaga. Tu. Kan? Lepas tu ekonomi Islam nak naik macam mana? Apa bezanya? Ekonomi Islam naik dengan jahat dan kejam dan penuh dosa dengan Tuhan. Apa beza? Tak ada beza apa. Ekonomi Islam naik biar dalam keadaan diredai oleh Allah. Kalau tidak, kita sama ya dengan orang yang sama dengan orang kafir kan? Kita berniaga, kita pinjam duit pada alung. Kebetulan perniagaan kita tu naik, pinjam duit pada alung 100,000, bayar bunga tiap-tiap minggu, riba terang-terang kan? Pinjam siapa? Nak luas lagi perniagaan kita dah naik, dah jalan dah. Dengan perniagaan dengan hutang alung 100,000 tu, perniagaan kita meletup jadi jutawan kita kan? Kita bayar zakat, kita bagi sedekah pada fakir miskin, kita bagi kepada anak yatim. Agak-agak tuan-tuan boleh terima tak? Agak-agak nak kata bagus tak tu? Dia guna duit apa? Dia model dia tu, tuan-tuan ambil kat alung free ke? Tak ada siapa nak bagi. Adik-beradik kita pun nak bagi duit 100,000 pun nak berhutang 3-4 kali dia main di rumah. Tanya, hang berniaga macam mana? Mai tengok hang punya akaun. Betul tak? Adik-beradik kita. Alung nak bagi saja ke? Bukan alung anak sulung dah, alung tu. Pemberi pinjam tu. Dia tak bagi saja, dia bagi, dia nak keuntungan. Ya. Banyak ada orang Melayu kita terlibat berlambak di market, niaga kecil. Berlambak. Dulu orang Melayu kita dia nak ni, dia hutang dekat dia beradik. Kan? Dia beradik tak mau bagi ya. Cari alung kena buku dengan awal. Kan? Sebab kita tak mau nak bayar. Ya. Kita dah buat biasa perangai tak mau bayar. Tak mau bayar boleh kat kawan tu siam, dia kerak jari. Kan? Dah lah kita beramal dengan amalan riba, tuan-tuan. Amalan riba. Lepas tu pula amalan riba ni bila kita gunakan sebagai modal, macam saya nak tanya tadi ni, niaga kita meletup, untung kita bayar zakat, naik ekonomi kita. Ada beza tak kita berniaga dengan orang yang yang tak ikut syariat Islam dari sudut perniagaannya? Kita nak benaik ekonomi Islam kita. Ada beza dengan orang bukan Islam, orang kafir? Ada beza tak? Tak ada beza. Dia ambil riba, kita ambil riba juga. Tak ada beza, tuan-tuan. Yang kita nak hak ni Islam kita, cara muamalat yang diredai oleh Allah. Ya. Itu dah keluar tajuk sikit, tapi bukan apa, dok cerita pasal apa kena masuk pekan tu disuruh banyak istighfar, pasal itu tempat banyak dusta, tuan-tuan. Tempat banyak dusta tu. Orang berniaga ingat dah. Orang yang berniaga sini banyak istighfar, banyak taubat pada Tuhan. Ya. Kita pun tak berniaga kena ni juga, taubat juga. Hak berniaga tu kena banyak lagi. Sebab haram seseorang itu berniaga kalau dia tak tahu hukum halal haram dalam perniagaan. Haram dia berniaga. Kerana barangkali dia boleh terlibat dengan riba, macam cerita ni. Ada seorang rakan saya cerita. Saya tak mau cerita market mana, dia kata boleh kata market yang orang Melayu kita masuk ni, dia dulu polis, bekas polis, dia boleh cerita.
pencen dah lah. Kan? Tang mana saja, jual ayam, jual daging, jual ikan, makan duit alung. Oh, saya kata kacau macam ni. Jangan abang market mana. Lagi aku nak beli ikan bayar. Kan? Terlibat. Sagi petang kawan Cina tu main ambil hutang. Duit mudah. Jadi dia kerja tu untuk bayar hutang ya. Lepas tu duit hadapan sikit untuk makan minum lah. Boleh lah lepas. Cukup-cukup makan untuk lepas makan minum ya. Ya, kena jerat. Itu sebab Nabi SAW dia suruh kita tasbih ni. Masa itu tempat apa, market ni tempat lalai, tempat apa nama orang bersumpah dusta, macam-macam. Ya, di pekan lah, di tempat perniagaan, bukan kata market jual ikan tak kira, di tempat perniagaan. Di pekan tu, tempat bermuamalah. Sebab tu dia kata sunat kita baca kuat. Tak mau bagi orang lupa. Lah ni kalau pergi baca orang kata ni haji ni gila apa. Duk tasbih sorang-sorang dia. Ya. Pasal kita tak ada ilmu, ya. Kita tak tahu apa benda ni ada. Itu masalah dia. Okey, tadi yang ke-berapa ni? Yang ke-6 kan? 6 tempat dah yang disunatkan kita nyaringkan bacaan zikir. Dan tersebut di dalam hadis Tirmizi bahawa Nabi SAW bersabda ia, man shalla subha thumma jalasa yadhkurullah ta'ala fi musallah hatta tatlu'a asy-syamsu thumma yusalli rak'ataini kataba lahu hajjatan wa umratan tammah. Ini baru masuk pula. Dia nak cerita tentang kelebihan berzikir, dalil dia selepas daripada sembahyang. Maksudnya dia kata, sesiapa yang sembahyang ia fardu subuh, kemudian duduk ia berzikir Allah Ta'ala, duduk mengingati Allah pada tempat sembahyangnya sehingga naik matahari, kemudian sembahyang ia 2 rakaat pula, yakni sembahyang sunat isyraq atau sunat duha, nescaya ditulis oleh Allah baginya satu pahala mengerjakan haji dan umrah dengan sempurna. Ya, dengan tu lebih tu lah yang kedua tu. Dan juga dituliskan umrah dengan sempurna, tammah. Baik, kita tengok sedikit hadis. Jadi kelebihan selepas daripada subuh, yang pertama disunatkan kita selepas pada solat subuh, sunat kita mengingati Allah, zikrullah. Sunat kita mengingati Allah Ta'ala tu sama ada kita istighfar selepas pada solat bagaimana lazimnya, kita bertasbih, kita bertahmid, kita berdoa sehinggalah naik matahari. Kalau ada kosong kita baca Quran. Ya. Bila naik matahari ni cerah ni. Ya, matahari dah naik dah. Bukan kata naik fajar lain, naik fajar masuk subuh lah. Naik fajar itu cahaya fajar naik, warna putih tu. Itu tanda masuk subuh. Naik matahari itu bulatan matahari naik. Ni tak sama nah. Bulatan matahari naik, maka disunatkan kita sembahyang 2 rakaat sunat isyraq atau duha. Di sini insya-Allah kita akan bincang kuliah kita yang akan datang, perbezaan di antara sunat isyraq dengan sunat duha dan waktu dia. Dia bincangkan secara panjang lebar. Ya.
Ada yang kata tak ada. Sunat isyraq tu lah sunat duha, sama ya. Ada yang bezakan isyraq lain, duha lain. Waktu dia bila pula? Nanti insya-Allah kita akan bincang ya. Yang kena kebetulan hadis dia ada berkaitan dengan sembahyang selepas daripada naik matahari. Naik matahari itu terang mana? Kita tahu lepas pada subuh tak boleh sembahyang. Waktu tahrim. Ya. Itu akan dibincangkan insya-Allah kuliah kita minggu hadapan kita akan bincangkan berkenaan dengan sunat isyraq atau sunat duha, waktu dia, dan juga beberapa amalan selepas daripada subuh ni, lepas daripada solat. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu pada pagi ini. Kita berhenti pada hadis tersebut, hadis riwayat Tirmizi. Semoga memberi manfaat kepada kita dan dapat menambahkan pengetahuan dan memperbetulkan amalan kita dari semasa ke semasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin وفقهنا في الدين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.